tauhid asma' was sifat. Inilah yang disebut oleh ulama sebagai ainu aqidatit tajsim. Inilah dia asas akidah penjisiman zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah bermata, Allah bermuka, Allah bertangan banyak di sebelah kanan, Allah berbetis, Allah turun naik, Allah bertempat. Inilah penyakit-penyakit fahaman yang muncul daripada akidah yang ketiga, yaitu akidah tauhid asma was sifat. Umumnya tuan-tuan, ketiga-tiga cabang tauhid ini adalah cabang akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sewajarnya umat Islam menjauhi. Di negeri Selangor telah difatwakan kitab yang mengajarkan tauhid tiga serangkai ini adalah diharamkan, tidak boleh diajarkan, dan sekiranya diajarkan adalah bersalah dan boleh ditangkap. Pada tazkirah kali ini saya ingin beri sedikit ulasan enakmen Jabatan Mufti dan Fatwa Negeri Kedah Darul Aman yang telah dirangka sejak 2008, yang boleh menjadi panduan umat Islam di negara ini, khasnya umat Islam yang ada di wilayah persekutuan. Tajuk yang akan diperbincangkan dalam enakmen Mufti dan Fatwa Negeri Kedah ialah fatwa mengenai pembid'ahan kepada amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah, khasnya negeri Kedah dan umumnya umat Islam yang ada di negara ini. Bahawasanya berdasarkan keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah Darul Aman yang bersidang pada 20 Mac 2016, maka inilah yang diputuskan fatwa untuk diguna pakai di negeri Kedah dan dapat diambil iktibar kepada umat Islam di negeri-negeri yang lain. Yang pertama adalah ditetapkan bahawa umat Islam hendaklah mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang diamalkan sejak dahulu hingga sekarang berdasarkan perkara 33A Undang-Undang Tubuh Negeri Kedah tahun 1959 adalah seperti berikut. Yang pertama, dari segi akidah, umat Islam hendaklah berpandukan kepada manhaj Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ataupun yang disebut juga sebagai Al-Asy'ariyah. Dan inilah juga pegangan umat Islam di negeri-negeri yang lain. Umat Islam berpegang dengan akidah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang lahir pada 260 Hijriah. Beliau adalah daripada mereka yang berada pada zaman salaf, atau beliau juga adalah kaum salaf.
maka mereka yang mengikut faham Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka itu adalah kaum salaf. Di kalangan kita di masjid ini yang berakidah dengan akidah yang telah dirumuskan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, maka kita adalah juga daripada kaum salaf. Adapun mereka yang anti dengan Asy'ariyah, sebenarnya mereka itu hanya sekadar mendakwa diri mereka salaf, sedangkan mereka itu adalah kaum yang sangat bertentangan dengan kaum salaf. Dari segi syariah, berpandukan kepada mazhab Al-Imam Syafi'i, manakala tiga mazhab yang muktabar, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, boleh dirujuk dan digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Jadi kalau dalam akidah kita berpegang dengan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, yang masyhur akidah itu dengan dikenali sebagai akidah sifat 20, maka dalam masalah amalan, maka kita beramal dengan apa yang telah difatwakan di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Namun sekiranya ada perkara-perkara yang timbul dan tidak dapat diamalkan fatwa dalam mazhab Syafi'i, barulah dirujuk kepada tiga mazhab mu'tabar yang lain, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Keempat-empat mazhab ini adalah diperakui oleh ummah sebagai al-madzahibul islamiyah al-arba'ah al-mu'tabarah, yaitu mazhab imam yang empat yang muktabar, yang menjadi pegangan umat Islam di seluruh dunia. Perbedaan mazhab dalam masalah hukum hakam adalah membawa rahmat dan bukan membawa kepada perbalahan. Sebab itulah di negara ini kita memberi kebenaran masjid yang mengamalkan cara amalan mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Dibenarkan masjid India Muslim, dan juga dibenarkan mazhab, dibenarkan juga masjid Pakistan, yang mereka ini semua beramal dengan cara mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Perselisihan pendapat dalam masalah cabang banyak mendatangkan kebaikan, seperti umat Islam di negara ini berpindah daripada berzakat dengan beras kepada berzakat dengan mata wang. Apa yang telah diputuskan dalam mazhab Syafi'i itu agak sulit untuk dilakukan pada hari ini. Maka sebab itulah mufti-mufti di negara ini memutuskan boleh menggunakan mata wang berdasarkan mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Jadi perbezaan mazhab bukan membawa kepada perbalahan, bukan membawa kepada perpecahan, bahkan membawa kepada rahmat. Seperti umat Islam daripada kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i menunaikan umrah, melakukan tawaf mengikut mazhab Syafi'i,
tawaf hendaklah suci dalam keadaan berwuduk. Namun menjadi kesulitan bagi mereka yang mengikut mazhab Asy-Syafi'i berdasarkan qaul yang mu'tamad, yang first class. Maka ada sebahagian mereka berpindah kepada pendapat yang kedua, yang lebih ringan, yaitu disentuh tidak membatalkan wudu, adapun menyentuh adalah membatalkan wudu. Ini adalah qaul yang terdapat dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Namun ada juga sebahagian mereka yang bertaklid atau mengikut mazhab Hanafi, yang mana bersentuhan kulit lelaki dan wanita tanpa syahwah tidak membatalkan wudu. Inilah dia keistimewaan dan kebaikan dengan adanya berbagai pendapat di dalam menentukan satu-satu perkara dengan keadaan kita beramal pada ketika itu. Jadi pegangan umat Islam di negeri Kedah khasnya dan amnya di seluruh Malaysia, hatta di wilayah persekutuan di negeri Selangor, adalah berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan di negeri Selangor, barang siapa mengeluarkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dengan membawa fahaman-fahaman yang membawa kepada perpecahan, maka mereka ini kalau mengikut enactment boleh ditangkap dan dipenjarakan. Jadi pada saya, mereka yang ditangkap di negeri Selangor kerana bawa fahaman-fahaman mazhab yang bertentangan dengan mazhab yang telah diwartakan dalam enactment Majlis Agama Islam, pentadbiran agama Islam, adalah menjadi satu kesalahan dan wajar ditangkap. Sebagaimana beberapa orang yang telah ditangkap di negeri Selangor dan di negeri-negeri yang lain seperti Johor, Negeri Sembilan dan lain-lain. Dan yang ketiga, dari sudut tasawuf, hendaklah umat Islam berpegang dengan ajaran Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali, manakala aliran tasawuf mu'tabar yang lain boleh diamalkan selagi ia tidak bertentangan dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak cukup dengan akidah yang benar mengikut mazhab al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah, bermazhab dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Hendaklah bertasawuf dengan tasawuf yang telah diajarkan oleh al-Imam Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali dan imam-imam tasawuf yang lain. Kalau ilmu furu' ataupun ilmu fiqh itu adalah memperbetulkan amal ibadah lahir kita, mengesahkan amal ibadah lahir kita seperti sembahyang, seperti berwudu, seperti mandi janabah, seperti berzakah, berumrah, menunaikan haji. Maka amalan tasawuf itu adalah merupakan amalan yang dapat menjaga amalan-amalan yang telah dilakukan sah mengikut ilmu fiqahnya, agar amalan itu ada nilai pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dengan kata lain, ilmu tasawuf adalah merupakan ilmu syariat dalaman yang mengajarkan kita sifat-sifat mahmudah
sifat-sifat yang terpuji dan membuang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang terkeji. Di antara perkara yang banyak disebut dalam ilmu tasawuf, di antaranya seperti sifat ikhlas yang sangat penting dalam kita beramal. Walaupun amalan yang kita lakukan itu mengikut ilmu fiqahnya sudah sah, tapi sekiranya tiada ikhlas di dalam hati, maka sembahyang yang dilakukan itu tidak ada nilai pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara yang disebut dalam ilmu tasawuf, yaitu ujub, rasa besar diri, rasa diri itu hebat dari orang yang lain. Tahajud yang kita lakukan sudah bagus pada malam hari, dan satu perjuangan yang hebat kerana dapat bangun di malam hari untuk menyembamkan dahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekiranya di dalam hatinya berbunga-bunga dengan rasa ujub, rasa hebat, rasa besar, rasa lebih daripada orang lain, tahajud yang benar mengikut syaraknya itu, maka tidak ada nilai pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara lagi yang disebut dalam ilmu tasawuf sifat riya, iaitu sifat menunjuk-nunjuk. Amalan infak, bersedekah, mengeluarkan harta untuk disalurkan kepada mereka yang memerlukan, telah dilakukan dengan baik, dengan jumlah yang agak besar. Namun bila mana dicampuri dengan sifat riya, menunjuk-nunjuk, seperti mengatakan itu masjid dibina duit aku, itu orang susah jadi senang, aku yang tolong, dan lain-lain, maka sedekah, infak yang telah kita berikan itu menjadi rosak, sehingga menjadi habaan mansura, menjadi debu-debu yang berterbangan. Maka itulah keutamaan ilmu tasawuf dalam seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Imam Malik mengatakan, man tafaqqaha bila tasawufin tafassaq, barang siapa berfiqah tapi tidak bertasawuf, maka menjadi fasiklah orang itu. Pada hari ini diwartakan di dalam warta negeri Kedah ini pegangan ilmu tasawuf, kerana di akhir-akhir ini orang mula mencerca-cerca Al-Imam Al-Ghazali, mencerca-cerca ilmu tasawuf, sehingga ada yang mengatakan pengajian ilmu tasawuf itu adalah pengajian seperti di dalam bahasa Kedah disebut sebagai ayak acak, penghinaan yang sangat maksimal yang telah dilakukan oleh orang Malaysia sendiri yang telah terpengaruh dengan faham-faham yang sesat, sehingga menggambarkan ilmu tasawuf yang murni itu sebagai suatu ilmu yang sangat menjijikkan. Ramai yang terpengaruh dengan kalam-kalam yang seumpama ini, maka pewartaan pihak berwajib agama adalah sangat penting dan utama. Kerana sewajarnya selepas pewartaan, orang-orang yang melanggar semestinya dikuatkuasakan dengan ditangkap, supaya fahaman yang rosak
dibawa oleh mereka ini tidak merosakkan orang awam. Kerana orang awam tidak dapat menilai antara buruk dan baik. Orang awam tidak dapat menilai antara intan dan kaca. Orang awam hanya melihat, oh ini yang bercakap doktor, oh ini yang bercakap orang alim, oh ini yang bercakap syaikh, oh ini yang bercakap profesor. Takkan tidak betul. Maka ini perlunya pihak berwajib agama melakukan tindakan agar dapat mengawal. Kemudian yang seterusnya, ciri-ciri amalan dan pegangan aliran pemikiran dan fahaman yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seperti berikut. Jadi kalau kita mahu tahu ciri-ciri ajaran yang sesat, ajaran yang bertentangan dengan apa yang telah diwartakan oleh pihak berwajib agama, maka tengok didetailkan satu persatu. Saya melihat pewartaan enactment negeri Kedah ini di antara pewartaan enactment yang sangat halus dan detail, yang boleh dijadikan sebagai panduan kepada negeri-negeri yang lain di dalam menambah baik pewartaan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahaman dari sudut akidah, Al-Quran dan As-Sunnah hanya difahami berdasarkan makna zahir. Sebaliknya, kefahaman teks secara kontekstual dan mengharuskan pentakwilan sebahagian nas berdasarkan kaedah-kaedah pentakwilan yang ketat tidak diterima. Oleh itu, ayat-ayat mutasyabihat difahami secara zahir tanpa huraian terperinci daripada ulama muktabar dan menolak takwil bab mutasyabihat. Apakah yang masukkan dengan kenyataan ini? Yakni Al-Quran dan As-Sunnah hendaklah diserahkan kepada ahlinya. Jangan sebarang orang menafsirkan mengikut secara literal, secara zahir. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang muhkam dan ada ayat yang mutasyabih. Ayat yang muhkam jelas, terang benderang seperti matahari di siang hari. Namun ayat mutasyabih atau mutasyabihat, ayat yang samar, yang kalau dilihat secara literal bertentangan dengan ayat yang muhkam. Seperti nas Al-Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kalau diartikan secara zahir, secara literal, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Sebahagian mereka semakin berani sehingga mengatakan Allah itu bersela di atas arasy. Bahkan ada sebahagian mereka lebih berani mengartikan dengan Allah Subhanahu wa taala bersela lendik di atas arasy. Dan ada sebahagian mereka yang mengatakan Allah itu duduk di atas arasy, sebagaimana yang saya lihat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh-tokoh sesat di dunia dalam menafsirkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ay jalasa Rabbuna ta'ala 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy, mustaqirratun bidzatihi 'alal 'arsy. Dan zat Allah Subhanahu wa taala itu tetap di atas arasy. Maka ini adalah penafsiran yang dilarang sebagaimana yang disebutkan di dalam pewartaan yang saya bacakan sebentar tadi. Seperti tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu turun daripada atas ke bawah.
Karena ada yang mentafsirkan yanzilu tabaraka wa ta'ala, Tuhan turun dengan makna turun yang sebenar, yakni turun daripada atas ke bawah. Turun adalah satu perbuatan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan ada turun, Allah yang menjadikan ada atas dan bawah, Allah yang menjadikan 6 arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Kejadian-kejadian ini adalah dilarang, disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu dalam pewartaan mengatakan, kalau ada orang mengertikan ayat-ayat ini secara literal, maka inilah di antara ciri-ciri ajaran sesat, ciri-ciri ajaran yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi umat Islam, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat-ayat yang seumpama ini ditakwilkan atau dipindahkan maknanya kepada makna yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, ay Ar-Rahman istawla 'ala al-'arsy. Tuhan itu adalah menguasai arasy dan bukan duduk di atas arasy. Karena bila disebutkan Tuhan duduk di atas arasy, maka akan membawa kepada tasawur di dalam akal kita, yakni gambaran di dalam akal kita Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat di atas arasy. Tafsiran yang seumpama ini adalah bertentangan dengan ayat yang muhkam, Ar-Rahman 'ala laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala bersalah-salahan daripada segala yang baharu. Artinya, janganlah kita sekali-kali terpengaruh dengan mereka yang mentafsirkan Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa dengan makna Allah Subhanahu wa ta'ala bersela di atas arasy. Bagi kaum Ahli Sunnah wal Jamaah yang berpegang dengan aqidah al-Asy'ariyah, berpegang dengan sifat 20, maka di sana ada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Subhanahu wa ta'ala bersalah-salahan daripada segala yang baharu. Dan juga sifat Allah qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendirinya. Maka oleh kerana Allah itu bersifat dengan berdiri dengan sendirinya, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala berhajat kepada tempat, yaitu arasy. Begitu juga mereka yang menafsirkan Allah fis sama dengan diartikan secara literal Allah di atas langit. Ini juga adalah merupakan pendapat yang sangat berbahaya, kerana menempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit. Allah yang menjadikan langit, Allah itu adalah sedia kala. Adanya Allah, belum lagi adanya langit, maka Allah lah yang menjadikan langit. Jadi kalau dikatakan Allah itu bertempat di langit, maka sebelum Allah menjadikan langit, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berada? Demikianlah pentafsiran Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya yang masyhur At-Tafsirul Kabir, sebagai menemplak kaum Mujassimah, yaitu kaum yang menjisimkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham Mujassimah satu ketika dahulu berkobar, namun para ulama Asy'ariyah telah berjaya membendung dan membentras, namun dihidupkan semula oleh Ibnu Taimiyah dan dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan pada hari ini mereka yang mendakwa kaum salaf, yang pada hakikatnya mengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dan mengikut Ibnu Taimiyah, telah menyuburkan kembali faham Mujassimah.
itu faham menjisimkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang ada mendapat video-video daripada mereka, pastinya akan tuan-tuan mendengar yang mereka mengatakan Allah di langit. Benar Allah di atas langit. Allah turun di bukit Tursina. Ya, benar Allah di bukit Tursina. Ini adalah akidah yang sesat yang telah diwartakan oleh Jabatan Mufti Negeri Kedah sebagai untuk panduan umat Islam agar mereka itu tidak tersasar daripada akidah yang sebenar. Yang kedua, di antara ciri-ciri fahaman yang menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu membahagikan tauhid kepada 3 serangkai. Yang pertama tauhid rububiyah, dan yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. 3 cabang tauhid ini bukan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan kepada sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith ila akhirih. Namun kebelakangan ini muncul pengajian tauhid 3, ataupun disebut juga sebagai tauhid 3 serangkai. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid ini kalau diperhatikan asal usulnya ada terdapat dalam kitab Fatwa Ibn Taymiyah, dan kemudian dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab pada kurun yang ke-12 Hijrah, dan seterusnya dikembangkan oleh kalangan pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang digelar sebagai fahaman Wahabi. Pada hari ini pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab di tempat kelahirannya, yaitu negara Saudi, telah mula dikawal oleh pihak kerajaan. Pihak raja di negara Saudi pada hari ini sedang cuba sedaya upaya untuk membentras fahaman Wahabi. Kerana fahaman Wahabi membawa lahirnya golongan-golongan yang ekstrim dan militan, seperti munculnya gerakan-gerakan Al-Qa'idah yang dikepalai oleh orang Saudi sendiri, yaitu Usama bin Laden, yang membawa kepada pelbagai gambaran buruk terhadap umat Islam dan negara-negara Islam. Dan baru-baru ini saya sendiri melihat satu dokumentari yang disiarkan oleh Al Jazeera, bagaimana kenyataan bahawa fahaman Wahabi yang telah dikembangkan oleh golongan-golongan militan seperti Al-Qa'idah telah membawa kepada gambaran buruk kepada dunia Islam. Kerana dengan kaedah tauhid yang mereka bawa, mereka menghalalkan darah sesiapa juga yang menentang mereka. Tuan-tuan sidang Jumaah yang dikasihi sekalian, apakah itu tauhid rububiyah? Saya ingin beri sedikit ringkasan. Sepanjang Jumaat pun sudah hampir lebih kurang 5 minit lagi. Tauhid rububiyah mengikut definisi mereka adalah tauhid orang musyrik. Tauhid mereka yang menyembah berhala. Orang musyrik itu, kata mereka, hakikatnya adalah menyembah Tuhan yang sebenar. Tapi mereka itu menjadi musyrik bila mana mereka menjadikan berhala sebagai perantara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentafsiran mereka, tuan-tuan, ya. Bagi kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, orang musyrik ya musyrik. Orang musyrik tidak boleh dikatakan menyembah Allah yang sebenar, dan syirik kerana menyembah berhala. Mereka itu adalah musyrik. Adapun tauhid uluhiyah pula, mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak ada perantaraan. Sekiranya berperantara seperti menjadikan sesuatu menjadi berhala, maka mereka itu tidak dikategorikan sebagai bertauhid uluhiyah. Bagi mereka
Tauhid yang benar hanyalah tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah adalah tergolong dalam kalangan orang-orang yang masih musyrik. Maka oleh kerana itu mereka mendakwa ramai daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada hari ini hanya sampai pada tauhid rububiyah, yakni tauhid yang tidak sah, dan menganggap orang-orang ahli sunnah masih lagi menyembah berhala. Bila kita tanyakan kepada mereka, mana berhala kaum ahli sunnah wal jamaah? Kita tidak menyembah berhala di masjid atau di rumah. Kata mereka, bila mana umat Islam pergi ke kuburan, maka itulah dia berhala umat Islam. Mereka yang pergi ke kubur adalah menjadikan kubur sebagai berhala. Orang yang bertawassul dengan anbiya alaihimussalatu wassalam, maka menjadikan anbiya itu berhala. Orang yang bertabarruk dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya alaihimussalatu wassalam, itulah dia berhala. Amalan bertabarruk, amalan berziarah kubur para anbiya, para awliya us-salihin, para syuhada, adalah satu yang masyru' dengan kesepakatan 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ittafaqat. Para imam mazhab yang 4 bersepakat keharusan menziarahi kubur. Bahkan setengah mengatakan menziarahi kubur itu sunat. Setengahnya mengatakan menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunat muakkad. Setengah mengatakan menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fardu. Demikianlah yang disebutkan dalam mazhab Imam Malik. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang Jumaah yang dikasihi sekalian, amalan ini telah disepakati, namun dengan kaedah tauhid rububiyah uluhiyah membawa kepada tuduhan syirik dan tuduhan kufur mereka yang melakukan ziarah ke makam Nabi, ke tempat-tempat seperti permakaman syuhada, permakaman para awliya, dianggap sebagai tempat-tempat syirik. Bahkan menggelar kaum ahli sunnah wal jamaah sebagai kuburiyun, iaitu geng kubur. Ini adalah satu pelabelan yang sangat jahat daripada mereka kalangan Wahabi. Namun kita pelik orang-orang Wahabi yang suka melabelkan orang ahli sunnah wal jamaah seperti kuburiyun, geng kubur, wathaniyun, geng penyembah berhala. Namun bila kita katakan mereka ini membawa ajaran Muhammad Abdul Wahab, mereka marah. Mereka mau saman di mahkamah dan sebagainya. Sedangkan ciri-ciri fahaman yang sah itu ada pada diri mereka, dan kerap mereka mengutarakan dalam video-video pendek mereka yang bertebaran dan bersepah-sepah di internet pada hari ini. Jadi tuan-tuan sidang Jumaah yang dikasihi sekalian, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Inilah yang disebut oleh ulama sebagai ainu aqidatit tajsim. Inilah dia asas akidah penjisiman zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah bermata, Allah bermuka, Allah bertangan banyak di sebelah kanan, Allah berbetis, Allah turun naik, Allah bertempat. Inilah penyakit-penyakit fahaman yang muncul daripada akidah yang ketiga, yaitu akidah tauhid asma was sifat. Umumnya tuan-tuan, ketiga-tiga cabang tauhid ini adalah cabang akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sewajarnya umat Islam menjauhi. Di negeri Selangor telah difatwakan kitab yang mengajarkan tauhid tiga serangkai ini adalah diharamkan, tidak boleh diajarkan, dan sekiranya diajarkan adalah bersalah dan boleh ditangkap dan boleh dikuatkuasakan. InsyaAllah ta'ala pada tazkirah yang akan datang, sekiranya ada ruang, kita ingin menyambung lagi penjelasan tentang enactment fatwa yang telah diwartakan di negeri Kedah ini agar menjadi panduan umat Islam, khasnya di wilayah persekutuan dan amnya umat Islam di seluruh negara, yaitu Malaysia. Wallahu a'lam bis-shawab, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi